Hai, salam. Okey, kita masih lagi dalam topik bab 3 iaitu kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3 dan punca kuasa 3. Okey, bahagian kedua. Kali ini kita akan masuk kepada bahagian kuasa 3 dan punca kuasa 3. Okey, sebelum tu, cikgu nak ulang balik pembelajaran kita yang lepas. Okey, cikgu nak bagi penekanan dekat kuasa 2 sempurna. Hari tu cikgu tak tunjukkan cara macam mana kita nak menentukan sesuatu nombor itu adalah kuasa 2 sempurna. Okey, kita ada soalan contoh dia. Minta maaf cikgu sakit lidah. Okey, cara sebutan cikgu tak apa betul sikit sebab cikgu sakit lidah. Okey. Soalan pertama 64. Jadi macam mana kita nak tentukan 64 ni adalah kuasa 2 yang sempurna ataupun bukan. Okey, macam mana kita nak buat? Mula-mula sekali kita tulis 64. Kita pecahkan dia kepada dua bahagian sifir. Okay. 64 kita boleh guna sifir 8 darab dengan 8, betul? Okey, betul. 8 kali 8 64. Okey. Lepas tu 8 ni kita boleh pecah pada dua bahagian lagi iaitu 4 dengan 2. Betul. Sebelah sini pun sama, 4 dengan 2. 2 boleh pecah lagi? Tidak boleh. 4 boleh? Boleh kepada dua bahagian lagi, 2 kali 2. Yang ni pun sama, 2 kali 2. Jadi yang kita ada adalah last kali dia adalah 2, 2, 2, 2, 2, 2. Dekat sini 64 ni kita boleh bahagikan kepada dua bahagian iaitu 2 kali 2 kali 2, satu bahagian. Okey, darab dengan 2 kali 2 kali 2. Dua bahagian. Jadi maksudnya dia boleh adakan dua bahagian. Jadi bila ada dua bahagian, dia adalah kuasa 2 sempurna. Jadi maka 64 ialah kuasa 2 sempurna. Okey, itu dia. Jadi dekat sini kita ada 6 nombor 2. Jadi kita boleh bahagikan kepada dua bahagian sama banyak. Di sini ada 3, kumpulan nombor 2 pun ada 3 nombor 2. Okey, kita cuba tengok soalan nombor 2 pula, 120. Okey, 120. Sifir apakah yang menghasilkan 120? 20 kali 6. Apa-apa nombor lah. Kalau kamu rasa guna sifir lain pun boleh. Cuba buat. Tapi pada pengakhiran dia kamu akan dapat macam ni juga. Last kali dia akan dapat 25 macam tu juga. Okey, 20 guna sifir 10 kali 2. 6 pula 3 kali 2. Dah tak boleh kecil lagi. 10 ni boleh kecil lagi. Iaitu 5 dengan 2. Boleh kecil lagi? Tak boleh dah. Jadi kita ada 5, 2, 2, 3, 2. Okey, daripada 5 nombor ni kita boleh pecah kepada dua bahagian tak? Tak boleh sebab kita ada 5. Sekurang-kurang ada 6. 6 tu pun kamu kena pastikan setiap kumpulan tu ada nombor yang sama. Kalau sini kumpulan pertama ada 2, 3, 2. Kumpulan nombor 2 pun mesti 2, 3, 2. Mesti sama juga. Barulah kuasa 2 sempurna. Tapi kalaulah kumpulan nombor 2 tu 2, 3, 5. Tak boleh. Itu maksud dia. Jadi yang ni kita ada kumpulan pertama kita ada 5 kali 2. Kumpulan kedua. Okey, yang ni 120 sama. Kumpulan yang kedua adalah 2 kali 3 kali 2. Lagi tak sama. Dua kumpulan yang tak sama. Jadi bukanlah kuasa 2 sempurna. Okey, itu dia. Jadi dia bukanlah kuasa 2 yang sempurna. Okey. Kita tengok soalan C pula.
100. Adakah 100 ni kuasa 2 sempurna? Kita letakkan 100 pecah kepada 2 bahagian. Kita gunakan CP 25 kali dengan 4. Okey, 24 4 ni boleh pecah pada 2 bahagian, 2 kali 2, 25 ni kita boleh pecah lagi iaitu 5 kali 5. 5 boleh pecah lagi? Tak boleh dah. Okey, jadi 100 ni kita boleh jadikan dia kepada 2 bahagian. 2 kumpulan. Di mana ada 1 5, satu lagi ada 2. Ngam, cantik. Satu kumpulan. Satu lagi kumpulan di mana 5 kali 2 juga. Okey, maksudnya kumpulan pertama pun ada 1 biji nombor 5. Kumpulan nombor 2 pun ada 1 biji nombor 2. Jadi dia adalah seimbang. Bila seimbang, maka 100 ialah kuasa 2 yang sempurna. Okey, macam tu. Jadi, kuasa 2 sempurna ni kita gunakan kaedah macam ni. Lepas tu kita tengok. Kita kena bahagikan kepada 2 bahagian kumpulan. Setiap kumpulan mesti mempunyai nombor yang sama. Okey, itu dia. Okey, kalau yang ni pula macam latihan hari tu cikgu ada yang tak boleh selesaikan latihan macam ni. Okey, cikgu tunjukkan dia macam mana lagi. Masih lagi dalam kuasa 2. Punca kuasa 8 punca kuasa 2 darab dengan 18 punca kuasa 2. Okey, kalau macam ni macam mana kita nak buat? 8 apa yang boleh? Apa yang darab apa dapat 8? Tak boleh kan? Jadi kita buat macam ni. Kita bukakan satu bentuk simbol punca kuasa 2 yang besar. 8 darab 18. Macam tu. 8 darab 18. Apa yang kamu akan dapat? Iaitu 8 kali 18 kamu akan dapat 144. Betul? Guna kalkulator. Boleh guna kalkulator tapi kena tunjukkan jalan kerja macam ni. 144 ni adalah bersamaan seperti 12 kali 12 atau 12 kali 12. Betul? Jadi jawapan dia adalah 12. Okey, macam tu. Kalau yang ni pula 40 kan. Okey, kamu gabungkan dia 40 kali 10. Jadi kamu akan dapat berapa situ? Kamu akan dapat 400. 400 ni CP apa yang boleh menghasilkan 400? Iaitu 20 kali 20. 20 kali dengan 20. Jadi jawapan dia adalah 20. Kamu boleh tulis dalam keadaan macam ni pun boleh. Gabungkan dua-dua. Okey. Itu dia Okey, soalan nombor 2. Soalan nombor 3. Kalau yang macam ni, okey. Kamu gabungkan juga kan dia. Semua sekali. 1/5 kali dengan 45/49. Okey. 5 bahagi dengan 45. Ini jadi 9. Betul. Yang ni jadi 1. Ini kita kaedah matikan. Yang kamu dah belajar sekolah rendah lagi. Pecahan. Jadi yang tinggal adalah 1/1. Betul. Yang ni pula 9/49. Jadi jawapan dia iaitu 9/49. Kita tahu 9/49 adalah 3 sebab 9 dia dihasilkan daripada 3 kali 3. 49 adalah 7 kali 7. Betul? Okey. Kali dengan macam ni. Jawapan last dia adalah 3/7. Okey. 3/7. Kamu kena tunjuk jalan kerja macam ni. Okey. Baru dah dapat markah. Kalau terus kepada jawapan kamu tekan kalkulator ramai yang itu,
dia terus guna kalkulator walaupun dia tak tulis, cari hasil darab bagi setiap berikut. Terus kamu tekan kalkulator, kamu dapat 3/7. Kadang-kadang kamu confuse dengan soalan dia tak nyatakan tidak menggunakan kalkulator. Jadi kamu tahu bila tidak menggunakan kalkulator, kamu kena tunjuk jalan kerja kan. Tapi walaupun soalan dia tak minta tidak menggunakan kalkulator, kamu kena tunjukkan macam ni, kecuali soalan tu adalah soalan objektif, pilihan jawapan A, B, C, D. Jadi sekarang dia bukan A, B, C, D. Terus dia selesaikan. Yang ni kalau nanti dalam exam kamu akan jumpa benda-benda macam ni. Okey, kena tunjukkan jalan kerja. Okey, barulah kita masuk kuasa 3. Kuasa 3 ni sama seperti kuasa 2, cuma dia adalah 3 kali ganda. Benda yang sama, contoh dia 8 kuasa 3 kan. Dia adalah 8 kali 8 kali 8, macam tu. Kalau 8 kuasa 2, 8 kali 8. Okey. Tentukan, yang ni kita nak belajar tentang sama ada nombor berikut adalah kuasa 3 sempurna. Tadi kita belajar kuasa 2 sempurna kan. Okey, jadi kita nak buat kuasa 3. Guna kaedah yang sama seperti kuasa 2 sempurna. 216. 216 kita boleh guna sifir 8 darab dengan 27. So, guna kalkulator, betul. Okey, 8 kita boleh gunakan sifir 4 dengan 2. 27 kita boleh guna dengan 9 dengan 3. 4 kita boleh pecah lagi kepada 2 dengan 2. 9 kita boleh pecah lagi 3 dengan 3. Jadi yang ada adalah 2 yang last sekali, kami yang last sekali 3. Jadi maka 216 sama dengan, kita boleh bahagikan kepada 3 kumpulan ke? Sebab dia nak kuasa 3 sempurna, bukan 2 kumpulan. Kalau kuasa 2 sempurna, 2 kumpulan. Kita boleh bahagikan kepada 3 kumpulan tak? Sini ada 2, ada 3. 3 pun ada 3, ngam lah. Jadi 2 kali 3, 1 kumpulan. Itu lagi 2 kali 3, 1 kumpulan. Kumpulan yang terakhir, di mana 2 kali 3 juga. Di mana kita ada 2 pun ada 3, 3 pun ada 3. 216 ialah kuasa 3 yang sempurna. Macam itulah cara selesaikan dia. Tak maaf, cara sebutan cikgu tak apa betul. Cikgu naik ulcer, sakit lidah. Okey. Kuasa 3 sempurna lagi. Tentukan 343 ni adalah kuasa 3 sempurna ataupun bukan. Okey, 343 pecah pada 2 bahagian juga. 343 ni kita boleh guna sifir 7 dengan 49. 7 dah tak boleh dah. 7 ni hanya sifir 7 sahaja. 49 kita boleh guna 7 dengan 7. Jadi boleh kecil lagi? Tak boleh lagi. Jadi yang kita ada adalah 343 adalah 7, 1 kumpulan. Kumpulan yang kedua 7, 1 kumpulan. Kumpulan yang ketiga 7. Jadi 343 ialah kuasa 3 yang sempurna. Okey, itu dia. Boleh, walaupun dia satu nombor, kita boleh jadikan dia kepada satu kumpulan. Yang penting kita boleh bahagikan kepada 3 kumpulan yang mempunyai nilai yang sama di dalam setiap kumpulan. Jadi dia adalah kuasa sempurna. Kalau kuasa 2 sempurna, dia ada 2 kumpulan. Kuasa 3 sempurna, ada 3 kumpulan. Okey, soalan nombor 3. 360. 360. Cuba guna sifir apa boleh? 8 kali dengan 45. Betul? 8 ni kita boleh pecah kepada 4 dengan 2. 4 ni kita boleh pecah 2 dengan 2. 45 ni 9 dengan 9 dengan 5 pun boleh. Okey.
9 dengan 5. Okey, lepas tu 5 boleh pecah lagi? Tak boleh dah. Okey. 9 ni 3 dengan 3. Okey, jawapan terakhir dia kita ada 2, 2, 2. Okey. Kita ada 3, 2. Yang 3 kita ada 1, 2. 2 je ada 3. Tak boleh lah. 5 ada 1. 360 ni adalah 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 2. Ni tak masa tinggal 2. Satu lagi 5. Jadi kita boleh tak boleh nak agihkan kepada 3 kumpulan. Maka 360 bukan kuasa 2 yang sempurna. Okey, bukan kuasa 2 yang sempurna. Okey, sama seperti yang kuasa 2 yang kita belajar tadi. Ni, kuasa 2 yang tidak sempurna. Bukan sempurna. Kenapa? Sebab di sini dia ada 2 kumpulan yang berbeza. 5 dengan 2, satu lagi 2, 3, 2. Sama juga dengan yang baru kita buat ni. Kuasa 3 sempurna, di mana kumpulan dia kita tak boleh bahagi kepada 3 kumpulan. Sebab bilangan dia tidak sama. Kuasa 2 pula. Minta maaf. Hati-hati ya. Dia adalah kuasa 3. Bukan kuasa 3 yang sempurna. Itu dia. Okey. Sekarang kita nak selesaikan kuasa 3 tanpa menggunakan kalkulator. Okey, yang ni 11 kuasa 3 ialah 11 kali 11 kali 11. Kena tunjukkan dia punya langkah kerja. Kamu boleh tekan kalkulator, kamu akan dapat 1331. Okey, kalau yang ni tukar kepada bentuk tak wajar dulu. Cikgu perasan sebelum ni ramai yang tak tukar benda ni. Kamu kena tukar kepada bentuk tak wajar. Negatif tak ada. 2 kali 6, 12. 12 tambah 1. 12 tambah 1, 13 per 6. Jadi negatif 13 per 6 darab dengan darab negatif 13 per 6 darab dengan negatif 13 per 6. Kamu akan dapat negatif 2197 per dengan 216. Ataupun kamu boleh kecilkan dia jadi negatif 10 per dengan 37 per dengan 216. Okey, kalau punca kuasa 3 pula, macam mana nak selesaikan dia? 216 punca kuasa 3. Okey, 216 ni hasil daripada, okey, kalau kamu tak pandai nak tahu nak guna CP apa kan, kamu boleh gunakan kalkulator. Okey, kejap. Okey, cikgu guna kalkulator kejap. Okey, keluarkan kalkulator, carikan okey, ni punca kuasa 3. Tekan shift, tekan simbol ni. Simbol ni adalah kuasa 2. Tekan shift, dia akan jadi punca kuasa 3. Negatif 216. Negatif 6 jawapan dia. Okey, jadi bila dapat negatif 6 macam ni, kamu kena buat macam ni. Punca kuasa 3, negatif 6, darab negatif 6, darab negatif 6. Dia 3 kali ganda macam tu. Sebab dia adalah punca kuasa 3. Jadi jawapan terakhir dia adalah negatif 6. Okey. Okey, soalan nombor 2. Kamu kena tukar kepada bentuk tak wajar. Jadi jawapan yang ni adalah 2 kali 27. Lepas tu tambah 10, kamu akan dapat negatif 64 per dengan 27. Okey. 64. Kamu boleh guna CP 4.
Okey, di mana CP4 ni negatif 4, yang 27 adalah CP3. Kamu boleh buat macam ni. Sebab 4 kali 4 kali 4, 64. 3 kali 3 kali 3, 27. Jadi dia ada 3 bahagian macam ni. Jadi jawapan dia terakhir adalah negatif 4/3. Ingat ya, kalau soalan ada negatif, mesti ada negatif semua dalam ni. Tiba-tiba langkah kerja kamu tiada negatif, jawapan akhir ada negatif, tak dapat markah. Sebab langkah kerja salah. Okey, soalan terakhir. Okey, tukar. Nak tukar lagi? Tak perlu lagi. Okey, kalau bentuk macam ni, cuba kamu kecilkan dia. Kalau 54 ni mana ada CP untuk hasilkan kuasa 3 dia kan? Okey, cuba kamu kecilkan. Yang ni kita boleh gunakan CV 54, 27. Sekejap kita boleh guna CP apa? Okey, cuba tengok CP apa yang boleh kita matikan. 54. Cuba guna 54 bahagi 2. Guna CP2 dulu, 27. Jadi sini kita boleh buat dia jadi 27 CP2. Yang ni CP2 dia berapa kalau matikan guna CP2? 128 bahagi 2. 64. Okey, boleh kecilkan lagi ke? Tak boleh dah ni, tak boleh kecil. Okey, sebab kita dah nampak di sini 27 tu kita boleh hasilkan dia daripada kuasa 3. Jadi jawapan dia 27/64. Sini punca kuasa 3. 27 ni dia adalah hasil daripada 3. 64 ni hasil daripada 4. Jadi dia adalah 3/4 kali 3/4 kali 3/4. Nampak tak? Menghasilkan 27. Jadi jawapan terakhir dia adalah 3/4. Okey, itu sahaja untuk kali ni. Kita akan ada satu lagi last untuk topik ni pada pengajaran akan datang. Okey, salam.